Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan. Selamat menonton Wako Channel. Sebelum kita dengar apa yang Ahmad Zahid akan kata, sila subscribe ke Wako Channel dan sila buka loceng sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya upload video baru saya pada masa akan datang. Dan tuan-tuan dan puan, jom kita tengok apakah berita ini. UMNO sokong PKP penuh dengan 8 syarat. Jom kita tengok apakah 8 syarat itu. Peningkatan kes amat membimbangkan. Perlukan tindakan drastik oleh kerajaan dalam menentang COVID-19 namun memastikan kelangsungan hidup rakyat tetap dipelihara. Kata Zahid, UMNO dari awal lagi konsisten agar PKP yang ketat perlu dilaksanakan bagi membendung peningkatan kes jangkitan COVID-19 ini, namun sayangnya kerajaan tidak mengendahkan suara UMNO. Syarat yang pertama oleh UMNO, PKP penuh minimum 21 hari seperti Hong Kong, Vietnam dan Singapura. PKP yang akan dilaksanakan sehari sebelum Hari Raya Aidilfitri ini hakikatnya masih membenarkan sektor ekonomi beroperasi seperti biasa, sedangkan fakta menunjukkan lambakan kluster jangkitan COVID-19 ini adalah berpunca daripada sektor perkilangan, tapak pembinaan dan pusat membeli belah. Kerajaan seharusnya melaksanakan PKP yang ketat dengan menutup semua sektor ekonomi dan sosial selama 21 hari. PKP yang sekadar hangat-hangat tahi ayam ini tidak akan membantu mengurangkan kes jangkitan COVID-19 ini, dan buktinya ialah PKP 2.0 serta pelaksanaan darurat sebelum ini yang tidak menyumbang langsung kepada pengurangan kes jangkitan COVID-19. Syarat yang kedua, moratorium pukal. Kerajaan harus dengan segera mewajibkan sektor perbankan melaksanakan moratorium 3 hingga 6 bulan tanpa apa-apa syarat dalam usaha mengurangkan beban rakyat ketika PKP 3.0 ini. Sepanjang PKP 1.0 dan PKP 2.0, sektor perbankan masih mampu menjana keuntungan, maka kerajaan seharusnya tegas memastikan kebajikan rakyat terbelah dengan memberikan moratorium tanpa syarat. Syarat ketiga, tambahan bantuan prihatin rakyat disegerakan. Bagus. Bantuan prihatin kepada rakyat ditingkatkan dan dilaksanakan serta-merta. Bantuan-bantuan ini tidak hanya memfokuskan kepada B40 semata-mata tetapi juga kepada golongan M40 serta pengusaha-pengusaha industri kecil dan sederhana, iaitu IKS. Kerajaan PN harus mempertimbangkan untuk meneruskan air lestari dan air sinar sementara bantuan one-off diberikan kepada sektor yang terjejas teruk ketika ini seperti pelancongan dan IKS. Bantuan pinjaman kewangan juga harus disediakan oleh kerajaan kepada rakyat. Syarat keempat, komputer riba 150,000 unit dipercepatkan dan ditambah unit. Dalam bajet 2021, kerajaan memperuntukkan 150,000 komputer riba kepada pelajar dari 500 buah sekolah, tetapi sehingga hari ini, para pelajar masih belum menerima komputer riba ini. UMNO mendesak agar kerajaan dengan segera melaksanakan program ini dan dengan pemberian terus komputer riba kepada pelajar dan bukannya diberikan sebagai pinjaman. Malah, pemberian komputer riba harus meliputi semua pelajar peringkat rendah dan menengah dan bukannya bertumpu kepada 150,000 pelajar sahaja. Persekolahan boleh diteruskan secara maya dan pastinya akan mengurangkan beban ibu bapa dan melancarkan pembelajaran secara maya. Syarat kelima, perhebat program imunisasi kebangsaan. Program imunisasi negara harus diperhebatkan. Walaupun negara pada fasa pertamanya berjaya mencapai sasaran imunisasi dengan 895,204 penerima satu dos suntikan vaksin, namun Malaysia dilihat jauh ke belakang dalam mencapai sasarannya, melibatkan fasa kedua dan ketiga yang melibatkan hampir 23 juta rakyat Malaysia. Syarat ke-6,
Skim bako makanan hendaklah ditambah baik kaedah penyampaiannya. Program bako makanan RM100 melalui skim bantuan permaian 2021 diperhebatkan. Bako makanan ditambah dan melonggarkan syarat penerimanya serta dicadangkan untuk turut memfokuskan isi keluarga M40. Ekonomi yang lembap dan kegagalan pengurusan krisis pandemik ini turut menjejaskan golongan M40, maka adalah wajar untuk pertimbangkan keluarga M40 untuk turut menjadi penerima program bako makanan ini. Syarat ketujuh, UTC dan RTC sebagai one-stop center bantuan rakyat memerlukan. Urban Transformation Center UTC dan Rural Transformation Center RTC harus bertindak sebagai pusat hentian setempat atau one-stop center dalam pengagihan bantuan kerajaan seperti bako makanan misalnya. Pusat ini juga harus dijadikan sebagai pusat pengumpulan data maklumat di mana rakyat yang terhimpit dengan kesusahan akibat PKP ini boleh mendapatkan bantuan terus di pusat hentian setempat tanpa kerana birokrasi politik. Syarat yang ke-8, tambahan hospital medan. Kerajaan harus serius dalam menambah hospital medan serta pusat rawatan risiko rendah COVID-19 PKRC di seluruh negara. Malah, aset-aset kerajaan seperti kem wawasan negara, pusat-pusat latihan dan ekonomi juga harus ditukar fungsi menjadi PKRC dalam usaha mengurangkan beban hospital kerajaan dan swasta ketika ini. PKP 3.0 ini seharusnya tegas meliputi semua sektor. Pendek kata, biar rakyat derita seketika tetapi hasilnya merangkumi kesejahteraan, kesihatan negara dan adalah menjadi tanggungjawab mutlak kerajaan untuk menjaga kebajikan rakyat sewaktu PKP 3.0 ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada video akan datang untuk mengetahui lebih tentang politik semasa di negara kita. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Hua Guo Channel. Subscribe sekarang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.